Susan Cemerai Anding. Terima kasih Datuk Tan Sri Yang di-Pertua kerana memberi saya peluang untuk berbahas. Pertama, saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Menteri Keuangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas pembentangan bajet 2023. Kita harus bersyukur sebab tatkala hutang negara mencecah 1.5 trilion, kita masih ada ruang fiskal untuk inisiatif dan program-program yang dapat memperkembangkan ekonomi. Pada masa yang sama, masih ada juga ruang untuk kita memberi keadilan sosial terutama kepada golongan B40 dan M40 dan juga golongan miskin tegar, supaya kekayaan negara tidak tertumpu hanya kepada golongan T20 sahaja. Justru itu, saya menyambut baik pendirian kerajaan bahawa agihan hasil negara akan ditumpukan sepenuhnya kepada golongan berpendapatan rendah dan menengah di negara ini. Ini memandangkan bahawa kumpulan T20 menguasai hampir separuh daripada jumlah pendapatan isi rumah. Dalam pada itu, saya ingin tahu, selain daripada agihan ASB yang lebih kepada rakyat yang memerlukan dan juga tarif bil elektrik yang lebih rendah untuk pengguna domestik dan perniagaan PKS, apakah strategi lain untuk memastikan agihan kekayaan tidak tertumpu hanya kepada T20? Dan saya juga ingin bertanya, apakah jangka masa yang akan diambil untuk mencapai agihan kekayaan yang lebih adil? Sebaik-baiknya, mana-mana bajet seharusnya bukan hanya memikir soal wang ringgit sahaja, tetapi ianya juga seharusnya mencerminkan kesungguhan kerajaan dalam membina sebuah masyarakat yang betul-betul madani. Bajet 2023 ada menyatakan bahawa seramai 130,000 miskin tegar akan dinotakan. Ini satu tujuan baik dan agak ambisius dengan izin. Jadi saya mahu tahu apakah kaedah-kaedah yang akan kerajaan gunakan untuk mencapai matlamat ini. Dan jumlah 130,000 ini, adakah ianya mengikut sinarai ketua isi rumah seperti di dalam sistem e-Kasih? Sebab kalau kita lihat secara mata kasar dan jika kita melawat ke kawasan-kawasan seperti di pendalaman Sarawak, memang ramai saya rasa yang sepatutnya termasuk di dalam sistem e-Kasih, tetapi mereka tidak berada dalam sistem ini. Ini tidak hairan sebab ramai terutamanya dari kawasan pendalaman tidak ada akses yang baik kepada pejabat-pejabat kebajikan. Bukan saja soal ianya jauh dan mereka tidak berkemampuan untuk membayar tambang untuk pergi ke sana, tetapi juga ramai yang buta huruf, terutama yang tua ataupun yang kurang arif dalam mengisi borang-borang kebajikan atau mengikut prosedur yang ditentukan oleh Jabatan Kebajikan. Dan borang-borang yang agak rumit untuk mereka, ya. Jadi ramai orang tua di rumah panjang umpamanya tinggal bersendirian atas belas ihsan orang kampung. Jadi anak-anak juga bekerja di bandar ataupun di pekan dan gaji juga agak tidak mencukupi untuk mereka sendiri, untuk menyara diri sendiri ataupun keluarga mereka sahaja. Jadi oleh yang demikian, saya ingin sarankan kerajaan mengambil kira perkara ini dalam usaha menotakan miskin tegar supaya kumpulan yang tercicir dari sistem ini dapat juga
bantuan yang sewajarnya. Sehubungan itu, perkhidmatan di pejabat-pejabat seperti pejabat daerah dan pejabat yang berkaitan dengan memberi perkhidmatan kebajikan kepada rakyat di luar bandar juga mempunyai ruang untuk diperbaiki, untuk ditambah baik dalam membantu terutamanya golongan buta huruf atau yang kurang arif dalam mengisi borang-borang. Kerajaan juga seharusnya menyediakan lebih banyak lagi perkhidmatan bergerak, terutamanya untuk perkhidmatan yang melibatkan kebajikan dan pendaftaran ke kawasan yang sukar diakses di Sarawak. Dalam pada itu, saya juga ingin tahu tentang program IPR, iaitu Inisiatif Pendapatan Rakyat, yang dikatakan untuk memperbaiki pendapatan golongan B40 dan miskin tegar. Bagaimanakah program ini akan membantu pendapatan golongan B40 dan miskin tegar, dan berapakah bilangan yang akan dibantu di bawah program ini di Sarawak? Dan berapakah jumlah peruntukan di bawah program ini yang akan disalur ke Sarawak, dan jabatan manakah yang akan melaksanakan program IPR ini nanti? Berkenaan dengan klinik daif di Sarawak, kenyataan bajet juga ada menyebutkan bahawa tumpuan akan diberikan kepada menyelesaikan isu sekolah daif dan klinik daif dengan bajet berjumlah 1.2 bilion. Justru saya ingin tahu berapakah jumlah klinik daif di Sarawak, di manakah klinik daif ini, dan berapakah peruntukan untuk membaiki klinik daif di Sarawak dalam bajet ini. Berkenaan dengan kos sara hidup yang tinggi, kita sedia maklum bahawa golongan B40, M40 dan miskin tegar sangat terkesan. Saya berasa bersyukur bahawa bajet ini mempunyai langkah-langkah untuk membantu agar golongan ini tidak terus terhimpit dengan kos sara hidup yang tinggi. Antara langkah untuk membantu rakyat yang terkesan oleh kos sara hidup kerajaan dalam bajet 2023 mengatakan akan mengadakan jualan rahmah. Untuk wilayah Sarawak, saya sarankan agar jualan ini tidak hanya diadakan di bandar besar sahaja, tetapi merangkumi juga pekan kecil. Sebab ini memberi akses yang lebih baik kepada rakyat luar bandar. Kalau hanya di bandar besar, ramai yang tidak akan menikmati jualan ramah ini memandangkan saiz Sarawak yang agak besar, sama saiz dengan Semenanjung Malaysia. Ya. Oleh itu, saya ingin tahu di manakah kawasan untuk jualan ramah ini diadakan di Sarawak, dan berapa kerapkah jualan ini akan diadakan. Saya juga ingin bertanya sama ada program community drumming yang ada berkait dengan kos sara hidup rakyat pendalaman dan luar bandar, sama ada program ini masih dijalankan di Sarawak, dan jika masih, adakah ianya akan diperluaskan kepada kawasan baru di Sarawak. Saya ingin juga sarankan supaya barangan keperluan di bawah program ini ditambah supaya termasuk barangan keperluan lain seperti minuman susu kanak-kanak, kopi, teh, mi segera, pencuci kain dan pinggan, peralatan mandian dan lampin bayi, sebab ini adalah juga barangan keperluan seharian masyarakat umum. Tuan Yang di-Pertua, untuk memperkukuhkan lagi keadaan ekonomi, negara saya menyambut baik tindakan kerajaan untuk mereformasikan institusi dan tata kelola sebagai langkah untuk memulihkan keyakinan pelabur khususnya. Justru saya mengalu-alukan tindakan kerajaan untuk memperkenalkan rang undang-undang tanggungjawab fiskal pada tahun ini. Saya berpendapat ini sangat memadai memandangkan berbilion wang lesap disebabkan ketirisan yang tinggi seperti dilaporkan dalam laporan audit negara.
Saya juga mengalu-alukan kenyataan bahawa kerajaan akan mengawal paras hutang dan menurunkan defisit fiskal kepada 5% dan pada 2025 dijangka ianya akan sekitar 3.2% KDNK. Tan Sri Yang di-Pertua, dalam usaha kerajaan untuk berjimat cermat dalam berbelanja dan dalam keadaan suasana luaran yang mencabar, kita harus juga terus membantu peniaga dan pekerja kita. Kita terus mahu melihat pelaburan dan modal yang subur masuk ke negara kita dan bakat yang ada dipupuk dan memastikan bakat-bakat ini tidak lepas atau lari ke luar negara. Ini akan menjadi satu kerugian besar kepada negara. Kita harus terus memperkukuhkan lagi keupayaan negara dan menyediakan lebih peluang pekerjaan dan peluang untuk maju untuk rakyat Malaysia. Negara kita mempunyai keluasan tanah, tenaga manusia yang progresif dan juga sumber tenaga yang kita dapat leverage on dengan izin untuk menjadikan Malaysia lebih kompetitif dan mempunyai asas atau foundation dengan izin yang kukuh. Dengan itu saya ingin tahu apakah jenis high quality investment dengan izin ataupun pelaburan yang berimpak tinggi atau berkualiti tinggi yang telah masuk ke Malaysia yang dapat mengembangkan lagi ekonomi Malaysia dan menyediakan peluang pekerjaan untuk rakyat Malaysia. Saya juga ingin tahu apakah jenis pemindahan teknologi atau transfer of technology dengan izin daripada pelaburan ini yang telah dapat dimanfaatkan oleh perniagaan kecil dan sederhana kita. Adakah kerajaan membantu perusahaan kita yang telah dapat manfaat pemindahan teknologi ini supaya mereka dapat membina lagi daya upaya mereka dalam teknologi baru ini ataupun dalam inovasi yang telah dialih ataupun untuk berkembang ke luar negara? Adakah kerajaan membantu perusahaan yang baru ini umpamanya dari segi kos permulaan yang tinggi ataupun dari segi kenaikan gaji pekerja? Jika ada, apakah bantuan yang diberi? Nyatakan juga langkah-langkah lain kerajaan untuk membantu perusahaan beralih atau ditransformasikan kepada industri 4.0. Akhir sekali, Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh berkenaan dengan pekerjaan yang lebih baik dan peluang untuk bekerja di Malaysia. Jika keadaan ekonomi berkembang, sehat dan subur, pekerjaan untuk pekerja kita pastinya akan menjadi lebih baik. Ini bermakna pekerja mendapat lebih peluang untuk pelbagai penambahbaikan dalam alam pekerjaan, umpamanya pendedahan kepada teknologi baru, kenaikan gaji dan suasana kerja yang lebih selesa. Oleh itu, reskilling dengan izin iaitu memberi kemahiran semula dan upskilling pekerja dengan izin peningkatan kemahiran adalah penting untuk perkembangan ekonomi. Oleh itu, saya ingin tahu apakah bantuan kerajaan jika ada dalam membantu perusahaan ataupun perniagaan di Malaysia supaya mereka dapat reskill dan upskill pekerja mereka supaya pekerja dapat maju dalam kerjaya dan mendapat upah yang lebih baik. Dengan itu, saya mohon menyokong usul perbelanjawan 2023. Sekian, terima kasih. Terima kasih kembali kepada Yang Berhormat Senator Puan Susan Cemerai Anding menggunakan istilah Tionghoa ngam-ngam 15 minit. Yang Berhormat Tan Sri Datuk Lau Kian Chuan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua atas peluang yang diberikan kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan perancawan 20